Betul tak? Kalau nak, okey, dia habiskan diploma, lepas habis diploma, dia ada dua option. Satu option dia boleh mohon pada SIAS untuk masuk di sana VTO. Dia ada satu program NITP, kita tahu lah. Jadi bila dia ambil VTO NITP tu, dia ambil satu lagi sijil untuk mengajar. Dia ada ni tahu, bukan saja kita dah habis belajar boleh jadi pengajar. Macam cikgu sekolah, ada ijazah ke apa, dia kena ambil dia punya diploma pendidikan kan. Betul kan? Siapa yang cikgu saya ramai, tengok muka pun tahu ramai yang cikgu ni. Okey. Jadi dia kena sama juga. Jadi dia kena ambil vocational training VTO, dia namakan dia, vocational training officer. Jadi dia kena mohon tu, dia dah habis tu, dia lepas belajar sini boleh mohon di SIAS. SIAS. Jadi dia ambil, dia masuk dalam program tu, tapi lagi itu yang saya kena beritahu lah. Tidak semestinya 100% dia masuk sebagai tenaga pengajar. Tak boleh, dia kena mohon juga, macam saya juga. Saya pun nak jadi tenaga pengajar. Lepas dah habis belajar, dah ada dia punya sijil apa semua, kena mohon dengan kerajaan. Sebab dengan kerajaan. Tetapi boleh jadi tenaga pengajar di swasta sebab dia sudah ada lesen mengajar. Syaratnya sekarang ialah kerajaan ni sekarang strict lah. Siapa tak ada lesen mengajar, kalau mengajar di luar, kena tangkap habis. Lesen tu yang saya sebutkan tadi, dia mesti ada. Walaupun dia ada ijazah, dia ada diploma apa ke semua, dia mesti ada dia punya sijil tu. Okey? Boleh tak? Tapi, okey tak apa, lepas dia dah habis diploma, boleh mohon kepada SIAS ataupun mana-mana agensi yang menawarkan untuk sijil apa mengajar. Okey, saya tahulah, ibu bapa pun saya tahu, macam saya cerita tadi kan, daripada Kuantan, pernah semua saya rasa dari Seremban pun pernah juga. Dari tengok muka daripada Kelantan pun ada pernah. Jadi dengan tidak melengahkan masa, saya jemput penolong pengarah Encik Azmi Hasim lah, iaitu beliau ni secara langsung terlibat dalam latihan. Jadi mungkin beliau akan beri penerangan. Saya, kalau apa penerangan yang saya bagi ni, saya bukan dari unit pengurusan latihan sekali saya adalah pegawai bukan pengurusan latihan. Saya adalah ada pegawai aset Melaka. Jadi sebenarnya saya ni kerja ni jaga lampu aset tahu pegawai aset. Tapi saya tak ada hal lah, kita kongsi apa yang saya tahu Sekian, terima kasih. Silakan ni. Awak prefer lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada ibu bapa, penjaga dan lain-lain kakak ke abang kepada yang daftar hari ini lah kemungkinan ibu bapa sendiri ataupun datuk ataupun abang dan sebagainya lah Jadi saya rasa kebanyakan daripada tuan-tuan dan perempuan ni adalah yang pertama kali, majoritinya adalah pertama kali datang ke ATM Melaka baru sampai. Ada yang dah pernah sampai tak? Atau dah ada anak yang lain-lain atau adik lain-lain dah pernah masuk ke ATM Melaka ni? Ada yang dah pernah datang? Jadi saya percaya yang datang mendaftar pada hari ini adalah daripada berbagai negeri lah kan saya bagi pihak pengarah ATM Melaka Encik Muhammad Zabidin bin Abdul Samad mengucapkan selamat datang lah ke ATM Melaka kepada semua tuan-tuan dan perempuan, adik-adik yang turut hadir juga, membawa yang mungkin masih, saya percaya yang masih belum bersekolah kan. Kalau sekolah saya tak bawa ni, tak tahulah kalau ada yang bawa ni yang dah bersekolah ke. Kalau tadika tu tak apa lagi lah kan. Kalau sudah saja satu ni okey lah, kalau penting lagi ni kan. Pendidikan tu penting, jangan penting-penting lah. Jadi
sekali lagi saya ingin mengucap selamat datang kepada Etek Melaka, ke Etek Melaka ni. Mungkin ada di antara tuan-tuan dan puan yang dah pun sampai lebih awal, mungkin telah bermalam di mana-mana hotel di sekitar sini, di Tampin ke, di Formosa yang paling dekat lah, hotel yang ada kelas sikit, yang bintang sikit, Formosa lah. Di apa yang ada 4 bintang ke 3 bintang di sana, itu lebih pada resort untuk masuk dari theme park lah, apa je lah, cowboy town dan sebagainya. Saya sendiri pun tak pernah masuk cowboy town tu, yang mengapi lah, apa tunjukkan apa benda, saya pun sendiri pun tak pernah tengok masuk tu pernah lah apa tu ke Formosa tu, tapi tunjukkan memang saya sendiri pun, walaupun saya dekat sini, saya tak pernah masuk. Macam cerita saya tu normal lah. Macam kalau kita ni dekat dalam satu tempat tu, kita sendiri pun tak pernah masuk. Kalau bagi contoh, ada yang daripada Bukit Merah Lake Town Resort ke, yang rumah dekat-dekat dengan Bukit Gantang dan sebagainya, sebagai contoh, dia mungkin hari di sendiri pun tak pernah masuk Bukit Merah Lake Town Resort tu, padahal dekat dia kan. Tapi tak apalah, mungkin Cik Ravi tadi, terima kasih kepada dia mungkin dah memberi sedikit sebanyak maklumat awal berdasarkan apa soalan-soalan yang tuan-tuan dan puan-puan nak tanya lah. Saya ni di bahagian pengurusan pelajar lah, dan latihan, bahagian yang menguruskan tentang urusan-urusan pengambilan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik tuan-tuan dan puan-puan. Pendaftaran hari ini, pengambilan lah, urusan pengambilan dia bermula daripada proses temuduga sebelum ni, yang mungkin dihadiri di lain-lain tempat, di lain-lain institut. Temuduga anak tuan-tuan dan puan-puan ni kemungkinan bukan di Etek Melaka pada bulan 5 itu, mungkin di tempat yang lain kan. Tetapi untuk belajarnya di sini, latihannya di sini. Sebab apa kita temuduga tu buat di tempat yang paling dekat? Sebab kita tak mau menyusahkan calon tu. Nanti kalau ada yang datang daripada Sabah ke, nak datang kemari, kalau daripada JB nak datang kemari jauh kan. Jadi sedangkan kita ada institut yang lebih hampir di Johor, di Pasir Gudang ada, di Mersing ada, di Ledang ada. Itu kalau di Johor. Kalau di Sabah pun kita ada di KK lah, kata kalau Sabah tu KK ada, kita ada Sanakan ada, kita ada Labuan ada. Jadi orang Labuan tak pula dah semata-mata temuduga nak datang kemari. Lepas tu kita subkan kita kepada institut kita yang berhampiran. Saya percaya sebagian anak-anak tuan-tuan dan puan-puan atau adik-adik yang tuan-tuan dan puan-puan ni menghadiri temuduga di luar daripada Etek Melaka. Jadi boleh teruskan yang kedua, slide seterusnya. Saya di bahagian urusan pelajaran latihan lah. Dan antaranya saya bagi tahu tadi, bahagian saya ini menguruskan pengambilan untuk pelajar-pelajar baru, di proses temuduga macam mana, taklimat minggu silaturahim ni, lagi banyak macam-macam urusan lah. Urusan dengan masyarakat, komuniti pun dia juga, urusan dengan berkaitan dengan gotong royong di kampung-kampung, dengan syarikat-syarikat atau industri, dengan sekolah-sekolah, urusan pinjaman yang tabung latihan yang mungkin yang anak tuan-tuan perempuan tidak pinjam, kita ada sediakan tabung pinjaman. Kalau siapa yang boleh bayar cash untuk iuran pengajian, tak perlu nak minta loan. Kadang-kadang loan dia kita sediakan lah, dengan syarat-syarat tertentu, ada penjamin semua lah, penjamin 1, penjamin 2. Jadi bahagian saya ini pun yang juga mengenai latihan dalam industri ataupun on the job training. Sebelum tuan-tuan dan puan-puan hampir nak habis untuk latihan nanti, kita akan minta dia menjalani latihan dalam industri, di kilang-kilang, di industri-industri yang tertentu yang dipilih lah, bersesuaian dengan bidang dia. Kalau dia belajar bidang otomotif, pergi buat latihan praktikal di kedai jahit, tak sesuai lah kan. Biarlah bersesuaian. Kalau dia tu kursus dia bidang mekatronik, dia buat dekat seksi minyak pun tak sesuai kan. Biar dia mendapat tujuan latihan industri itu dalam di industri itu adalah supaya dia dapat pengalaman mengguna pakai apa yang dia dah belajar di sini di industri itu. Dan setengah industri dia bagi mereka yang menjalani latihan amali itu di industri itu, dia terus ambil sebagai pekerja tetap setengah-setengah ni.
Kalau performance baik, diambil terus sebagai diserap sebagai pekerja tetap terus. Tak payah, tak perlu cari tempat lain kerja dah. Ditawarkan terus tawaran setengah-setengah syarikat. Ya, kalau performance tak baik, selalu dalam masa latihan dari situ selalu ponting lah dan sebagainya, tu mungkin susah lah dia nak ambil. Dia tengok juga disiplin pelajar, mereka yang syarikat ni, kalau dia tengok juga yang dia ambil ni. Perkara ni penting lah. Dan juga perkara berkaitan dengan saya ambil, bagian saya menguruskan pengambilan pelajar, tapi bagian membuang pelajar ni bukan, saya tak berapa terlibat lah. Bagian membuang pelajar ni bukan kita saja suka-suka nak buang. Kalau kita ambil sebagai contoh 200 orang pelajar pada hari ni sebagai contoh, 200 orang pelajar, 200 orang pelajar ni lah yang kita harapkan akan tamat pada hujung pengajian masing-masing. Itu yang kita harapan kita lah. Tetapi biasalah kan, manusia kan, mana ada sempurna. Masuk 200, kadang-kadang tinggal 150 atau 160, 70, 170 macam tu. Atas beberapa sebab. Antara sebab dia, sebab disiplin. Tak hadir latihan, tak hadir syarahan, tak hadir kuliah lah, tak datang. Bila tak hadir, selepas kita ambil kedatangan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap kali slot ataupun masa pembelajaran yang kita tetapkan seperti dalam jadual, ataupun apa-apa tugasan yang kita minta dihantar dan sebagainya, perlu dipatuhi, perlu diikuti. Kalau dia tak ikut, kalau dia tak ada kelas ataupun ting kelas, kita buat kelas di bawah, dia buat kelas di dalam bilik, kan? Kita duduk, kita buat kelas sambil duduk, dia buat kelas sambil berbaring dan sambil lelap, berbunyi, berzikir sekali, kan? Sampai zikir lelap, zikir tidur lah maksud dia tu, Kalau dia keadaan macam tu, kalau serius, kita akan ambil tindakan. Kita akan tamatkan, mungkin akan tamatkan latihan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi disiplin adalah penting. Kalau ada apa-apa surat yang tuan-tuan dan puan-puan dapat, salinan kita akan letak kepada diri yang dituduh, yang buat kes, dan kepada penjaga-penjaga dan penjamin-penjamin dan sebagainya. Kita akan hantar. Kalau lah terima lah kes, tiba-tiba datang surat daripada Adik Melaka, anak-anak tuan-puan ni telah melakukan kesalahan ini, betul, harap faham lah. Bukan kita saja suka nak buang-buang. Kita bukan, kita kalau boleh, seperti mana saya cakap, kita ambil 200 lah kita nak semua lulus. Kita bukan suka nak buang-buang, tak. Tapi ada peraturan yang perlu dipatuhi. Ada syarat yang perlu dipenuhi. Kalau tak diikuti, kalau tak dipatuhi, mungkin kita akan gagalkan dia atau tamatkan lebih awal. Antara sebab yang tak cukup masuk 200 keluar 170 ke keluar 160 tu sebab dia tak di kelas. Sebab dia tak hantar tugasan ataupun dia gagal dalam dia punya latihan. Dia tak belajar lah. Kebanyakannya betul lah dia masalah disiplin yang ada di Adik Melaka ni. Banyak macam masalah disiplin lain lah, kes-kes wokok dan sebagainya, kes-kes dia banyak ada dalam buku peraturan. Kami akan bagikan buku peraturan dan tata tertib kepada semua anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa yang boleh, apa yang tak boleh, selagi hidup memang kita kena tertakluk pada peraturan lah, kan. Kalau kita keluar pun kita selagi hidup lah. Orang yang tak hidup, yang mati tak perlu ikut peraturan. Dia masa tu dia kena terima balasan. Itu lain cerita, kan. Orang yang selagi hidup ni kena ikut peraturan. Tak kira lah peraturan yang berkaitan dengan dunia ataupun akhirat. Itu aja, kan. Nak keluar pun buat kita pun kena ikut peraturan. Ada masa kita buat kesalahan, dikatakan sebagai kesalahan, tapi tak salah. Ada masa buat kesalahan memang betul-betul salah. Sebab apa? Itu yang peraturan dunia lah. Patut akhirat tak boleh. Sekarang ni mungkin dia tak dikenakan balasan sekarang, dikenakan kemudian. Ada sekarang ni kita biasa dengar istilah dibayar cash. Tindakan daripada pencipta kita yang dibayar cash. Kita nyai orang sekarang, tak lama kemudian kita pula dina. Itu dibayar cash lah istilah dia, kan. Dunia juga dibalas. Itu soal akhirat. Soal yang rohani lah, yang agama, di sudut agama ni. Dari segi perkara ni dunia ni, ada masa satu-satu yang disebut dalam undang-undang atau peraturan tu tak menjadi kesalahan bila kita buat. Betul tak? Faham tak? Contohnya macam ni lah. Kalau tak ada polis, kita langgar lampu merah, salah tak? Tak salah.
Dia hanya salah bila kita kena saman je. Kita hanya jadi apa, kita kena tangkap polis je. Disaman, diserah surat taman, minta tanda tangan, kena ada tanda tangan lalu kan. Saya tak, sebab saya minta maaf, saya tak pernah kena saman. Sebab saya mungkin pemandu yang berdedikasi katnya. Ya, jadi saya tak pernah ada pengalaman saya kena habis. Ada dulu naik motor masa saya belajar dulu, polis tahan saya tak pakai topi. Pada masa tu saya belajar tak lebih kurang tahun 81, 82 macam tu, 81 saya belajar dulu. Polis tu ikut saya ikut jalan-jalan rumah orang dekat belakang jalan Semarak tu. Rumah-rumah orang kaya banglo ke mana masa tu. Ikut sebab nak ikut jalan pintas ke lorong kiri belakang. Kalau KL tahulah lorong kiri 10 lah, 14 dan sebagainya tu. Polis pula tak mana dia nampak daripada mana lah, tiba-tiba dia dekat saya. Dia tulis lah macam kesalahan, tak pakai topi lah, itulah inilah. Tapi dia tak minta sign pun pada tu. Rupanya memang dia nak ketak je. Dia tak minta tanda tangan. Dia penuh dia punya betul kesalahan saya. Tapi kawan kata tak ada apa-apa tu sebab dia tak minta tanda tangan. Dia kalau minta kita tanda tangan lain cerita lah kan. Itu je yang saya pernah buat. Sekali lagi memang saya kena tamat naik motor juga masa tu. Tahun 80-an juga. RM50 pun berapa ringgit tak payah saya tengok masa tu. Tapi sepanjang saya bawa kereta, saya rasa rugi juga kadang-kadang saya bawa lesen ni. Saya renew lesen ke, saya bayar road tax, saya rasa kadang-kadang rugi juga. Sebab polis tak pernah cek lesen saya. Dan polis tak pernah cek road tax saya. Ada bila sekali buat road tax ada, tapi lesen tak ada, tak pernah. Jadi macam sia-sia saya bayar lesen. Kalau boleh tu, kalau kita lesen kita hidup tu, kalau kita tunjuk cek lesen dengan bangga yang kita cepat tunjuk kan. Tapi kalau kita lesen kita mati ni memang gelabah sikit lah. Dari sini mati kan tinggal kan, kita tak mana nak pergi kan. Itu biasa kita buat kesalahan lah. Jadi antara kesalahan antara peraturan yang kita tetapkan adalah macam dilarang merokok dalam kawasan institut ini. Ini sebenarnya peraturan ini takluk juga kepada kita sebagai orang awam ni. Dalam jabatan kerajaan tak boleh isap rokok lah ya. Kalau yang boleh saman kita Inspektor Kesihatan lah, IK boleh saman kita. Polis pun tak boleh ya. Inspektor Kesihatan boleh saman. Tambahan pula Melaka, negeri Melaka ni telah disiarkan sebagai negeri bebas asap rokok. Negeri Melaka ni lagi dia ada bertambah lagi satu peraturan. Status negeri Melaka ni negeri teknologi, negeri bandar teknologi hijau, negeri negeri bebas asap rokok. Diminta macam tu lah. Jadi lagi tempat-tempat tertentu lagi tak boleh asap rokok. Jadi anak-anak tuan-puan ni dan puan-puan ni saya percaya lah semua dah kebanyakan setengah-setengah, bukan kata masa selepas SPM, sebelum SPM pun sebahagian daripada anak-anak kita dah mula mengisap kan, realitinya secara ingat betul-betul sebahagian benda dah mula mengisap masa tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, apatah lagi selepas SPM kan. Jadi kalau nak isap rokok tu dalam attack tak salah, tadi kata salah, ni tak salah pula. Dia jadi salah bila pegawai kita tekap, dia boleh jadi salah. Nampak dan ada bukti memang salah. Kalau lagi dia pandai sorok-sorok kat mana-mana celah, lubang-lubang semut ke, lubang-lubang laluan semut dan sebagainya, dia boleh hisap dengan tak diperhatikan, tak salah lah. Betul? Dia salah bila ketangkap saja peraturan manusia. Tapi kalau Tuhan mencipta peraturan ni buat sendiri-sendiri dalam gua ke dalam peti besi pun tetap salah. Yang kiri kanan ni memang ada di mana-mana. Dalam vacuum, duduk dalam vacuum ke dia tu hidup. Dalam duduk dalam peti besi dan gua pun dia akan ada juga kiri kanan. Itu tak boleh lah ya. Jadi institut kita ni dia mendapat khusus yang peringkat SPM CJ Pelajar Malaysia ni mendapat akreditasi MQA, Malaysia Qualification Agency, yang mana dengan pengiktirafan MQA ini anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang nak menyambung ke peringkat lebih tinggi selepas daripada aktif Melaka boleh mendapat kemudahan menyambung yang lebih mudah lah, MQA. Sebab universiti di wilayah lain kalau dia nak terima budak kita kalau ada MQA ni memang mudah
Itu kelebihan pengiktirafan M2A. Syarat dia kita tetapkan 3 kredit subjek yang berlainan. Subjek BM, Mathematics dan Sains. Sekurang-kurang kredit dalam 3 ni tadi. Math, BM, Sains. Yang bahasa Inggeris cukup lulus. Itu syarat ni bukan kita ITEC Melaka tetapkan sendiri, tapi M2A. Ya, M2A untuk akreditasi. Betulnya juga institut kita ni adalah institut yang mengamalkan 5S. 5S setiap hari macam tu. Besok hari Selasa ada audit nak memperbaharui sijil 5S kita yang dah tamat, yang akan tamat besok akan audit daripada apa apa tu, ada badan ini dah, saya pun tiba-tiba dah lupa dah sebab saya tak libat dengan KN sangat. Saya lebih pada program sepanjang minggu ni. Lagi tolongkan. Jadi kalau di Malaysia ni memang berbagai-bagai kementerian, di berbagai-bagai jabatan ada menganjurkan latihan kemahiran, termasuklah Kementerian Sumber Manusia. ITEC Melaka ni salah satu daripada institusi latihan di bawah Jabatan Tenaga Manusia. Kalau kementerian lain pun ada juga. Kementerian lain pun seperti pengajian tinggi, pengajian ni tak ada pengajian tinggi lagi dah. Kementerian Pelajaran dah digabungkan pelajaran dengan pendidikan dengan pengajian tinggi, jadi pelajaran tadi. Dia sukan ada AKTBN, kerja raya pun ada dan lain-lain. Ada berbagai kementerian menganjurkan latihan kemahiran. ITEC Melaka salah satu daripada 8 ITEC yang ada di bawah Kementerian Sumber Manusia. Pada besok hari 9 Julai akan ada satu majlis menandatangani MOU, majlis MOU menandatangani memorandum persefahaman berkaitan dengan latihan kemahiran di antara Kementerian Pelajaran dan Kementerian Sumber Manusia berkaitan dengan latihan di College Vocational. College Vocational yang mana tuan-tuan mungkin tuan-tuan dah tahu, College Vocational di tempat atau di negeri tuan-tuan. College Vocational ni untuk pelajar-pelajar sekolah, untuk dilatih untuk hingga ke tahap diploma. Ya, dia tak perlu masuk ITEC. Sebab apa? Untuk program di College Vocational ni sebenarnya untuk mereka yang akademik tak berapa nak boleh. Belajar pun daripada buang masa ambil SPM 5 tahun dah tunggu baru boleh ambil SPM. Kemudian budak-budak ni dikenal pasti untuk diserapkan ke ataupun boleh pun ke untuk program-program di bawah College Vocational. College Vocational ni buat Kementerian Pelajaran. Dulu adalah College Vocational ni adalah dinaik taraf daripada sekolah-sekolah vocational ataupun sekolah-sekolah teknik. Ya. Di Melaka ni ada juga. Ya. Jadi College Vocational ni dia nak menjalankan sehingga tahap diploma yang menyebabkan adanya memorandum kolaborasi kerjasama Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Pelajaran untuk program College Vocational ni adalah kerana College Vocational tak cukup mengajar lagi. College Vocational tak cukup tenaga pengajar nak mengajar budak-budak sekolah ni. Jadi dia terpaksa mengadakan kerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia supaya pelajar-pelajar sekolah yang tadi boleh mendapat latihan yang diiktiraf, latihan yang sesuai. Guru-guru di sekolah College Vocational itu kebanyakannya guru-guru yang masih belum ada sijil yang diperlukan. Sijil nak mengajar ni belum, sijil kemahiran lah, ya, belum tak ada. Jadi kita Kementerian Sumber Manusia ni pengajar-pengajar kita memang ada sijil yang diperlukan untuk mengajar. Jadi sebab itulah kena ada memorandum MOU lah. Besok akan ditandatangani di LP atau Institut Latihan Perindustrian Pedas di Negeri Sembilan. Saya di sini dah sejak tahun 2008 dan saya pun berkhidmat saya akan insyaAllah menamatkan perkhidmatan saya pada bulan 8. Tak lama lagi. Dah lebih kurang dalam 3 minggu lagi saya akan menamatkan perkhidmatan di sini, di dalam kerajaan. Saya option early retirement lah, ya. Ada sebab tertentu lah. Jadi di ITEC Melaka ni saya dah 5 tahun sejak 2008. Sebelum saya di ITEC Melaka, saya di LP Pedas, di Institut Latihan Perindustrian Pedas. Sebelum Pedas saya di Pulau Pinang, JMTI. Siapa ada dari Pulau Pinang ni? Daripada mana Pulau Pinang tu? Dekat mana?
Tanjung ke dekat mana? Tanjung. Saya dulu dekat dekat Simpang 4. Apa nama tu? Simpang 4, dekat Simpang. Dekat Simpang 4 seberang Perai Selatan. Puteri Gunung, ada Taman Puteri Gunung di situ, Simpang 4 seberang Perai Selatan lah. JMTI ni yang nama Japan Malaysia Technical Institute ni di seberang Perai Tengah. Saya di seberang Perai Selatan. Ada siapa lagi Pulau Pinang? Saya di Pulau Pinang tu saya lama lebih kurang 3 tahun 9 bulan. Saya di Pulau Pinang. Lepas tu saya minta balik sebab saya orang Melaka sebenarnya. Saya orang sini. Tapi saya balik sebagai rumah orang tua saya, rumah saya di kampung di yang paling dekat di Alpi Pedas. Sebab tu saya minta Alpi Pedas. Kemudian tu daripada Alpi Pedas ditukarkan kemari. Tak apa lagi lah, dekat Alpi Pedas ke Melaka ni. Kampung saya pun kat Melaka, tak jauh dari sini. Ada yang Melaka siapa sini? Ada Melaka. Dari mana? Bukit Baru. Ini orang Pekan lah ni. Pekan ni dia tak cakap bahasa kampung macam orang Sembilan ni kan. Dia cakap macam bahasa Malaysia yang standard. Jadi kalau orang belah sini, belah Tabunan ni, orang sebelah Masjid Tanah dia banyak ikut orang Negeri Sembilan. Macam begitu juga orang Selama Perak kan. Dia cakap pasal Penang. Ada orang Selama sini. Selain luar Penang kan. Macam itulah dia, kalau orang sebelah Sempadan Pahang, dia akan bercakap selain Terengganu. Macam itulah kan. Tak embuh macam tu kan. Jadi apa pun bahasa ni yang penting boleh faham. Saya kalau orang Kelantan ke apa cakap pun saya boleh faham lah. Kebanyakannya saya boleh faham lah kan? Jadi sebelum saya di sini, saya di Alpi Pedas. Sebelum saya di Alpi Pedas, saya di Japan Malaysia Technical Institute di seberang Perai Tengah, Pulau Pinang. Sebelum tu saya di Shah Alam, di Sias Shah Alam. Ya. Di Sias di Alpi Pedas tu saya tak lama dalam Alpi Pedas tu, dalam 8 bulan saya di Alpi Pedas. 8 bulan. Lepas tu ditukarkan kembali atas sebab ada sikit lah kenaikan makan. Jadi ditukarkan kembali. Boleh turunkan? Lagi? Ini misi objektif lah. Kalau saya nak terangkan slide ni semua, memang saya akan mengambil masa dekat 2 jam. Tak balik. Sebab saya ni sebenarnya, saya ni ada pantang sikit. Pantang saya jumpa mic. Kalau saya jumpa mic ni memang saya saya cakap je. Sebab apa tu yang cakap? Sebab nak menyampaikan maklumat. Kalau saya cakap sikit-sikit ni potong, nanti ada maklumat yang penting yang tuan-tuan tak dapat, yang saya perlu tahu tapi tak dapat ya? Jadi kalau ada tuan-tuan dan perempuan yang ada urusan nak terpaksa beredar, terpaksa balik ke, ada urusan penting dan sebagainya, saya bolehlah bangun. Kalau ada lah, kalau boleh tunggulah. Kalau ada ada di rumah ke, ada urusan lain yang mungkin nak menyinggah di mana-mana, bolehlah boleh beredar lah tak apa ya. Jadi ini saya takkan, kalau nak diterangkan satu persatu ayat demi ayat memang lagi lama, bukan 2 jam, mungkin 3 jam. Lagi teruskan. Ini dia, nak menyediakan latihan kemahiran pra pekerjaan. Pra tu maksudnya sebelum bekerja lah. Pra tu maksudnya sebelum. Macam pra sekolah pun macam juga. Pra sekolah untuk budak yang belum masuk darjah 1 ataupun tahun 1. Jadi tak sebut darjah 1 lah. Tak, di istilah dia tahun. Tahun 1. Untuk keperluan sektor perindustrian dan juga kerajaan. Bukan saja untuk perindustrian tetapi juga kerajaan pun sijil kemahiran ini diiktiraf oleh kerajaan, boleh masuk kerajaan. Dan juga untuk mereka yang dah bekerja, dia untuk nak belajar perkara-perkara baru, nak tingkatkan kemahiran dia. Dia boleh belajar sini juga. Lagi? Ini adalah dia 8 attack yang ada tadi. Iaitu di 4 attack yang daripada 8 ni adalah attack yang telah dibuka pada 2003. 4 daripada 8 ni. 4 lagi tu yang baru-baru buka. Ada yang belum ada ambil pelatih pun, pelajar pun. 4 attack lama, 4 attack yang pada 2003 yang dibuka dah lama sikit tu, dah 10 tahun dah saya sedekat dah. Adalah attack Melaka sendiri, attack Shah Alam, attack Batu Pahat dan attack Kulim. Itu yang lama. Nombor 1, 2, 3, 8 tu adalah yang lama, yang dibuka sejak tahun 2003. Tetapi kursus-kursus